bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Dan dipersilakan Yang Berhormat Tuan Michael Mujah Lihan. Saya, Michael Mujah, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Pemasyhuran oleh Tuan Di-Pertua Dewan Negara mengalu-alukan pelantikan 2 orang ahli baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, saya mendapat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya juga dapat kita bersama-sama dalam majlis angkat sumpah senator baru pada hari ini. Tahniah kepada Yang Berhormat Senator Dato' Haji Abdul Halim bin Haji Sulaiman yang dipilih sebagai Ahli Yang Berhormat Dewan Negara oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Johor mulai 23 November 2023 hingga 22 November 2026. Dan Yang Berhormat Senator Tuan Michael Mujah Lihan yang dipilih sebagai Ahli Yang Berhormat Dewan Negara oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak mulai 11 Disember 2023 hingga 10 Disember 2026. Dengan lantikan kedua-dua Yang Berhormat Senator ini, maka hampir semua negeri mempunyai wakil Ahli Dewan Negara, kecuali satu daripada negeri Melaka
yang baru menamatkan tempoh perkhidmatan beliau pada 9 Disember yang lalu dan 2 lagi kekosongan daripada negeri Selangor. Saya mengalu-alukan perbahasan kedua-dua yang berhormat senator ini dalam sidang Dewan yang akan datang. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan Negara dan hadirin yang saya hormati sekalian. Dewan Negara yang mulia ini adalah merupakan badan perundangan yang bukan sahaja menjalankan peranan simak dan imbang badan eksekutif, tapi juga kepada Dewan Rakyat bagi merealisasikan semangat Perlembagaan Persekutuan dan seterusnya menjunjung konsep demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Sejak bermulanya mesyuarat ketiga, penggal kedua Parlimen ke-15, Majlis Dewan Negara pada 27 November yang lepas, ahli Dewan Negara telah membahas secara intelektual dan komprehensif di dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada semua. Perbahasan dan pertanyaan yang dikemukakan kepada setiap kementerian telah menunjukkan bahawa Dewan Negara memainkan peranan yang substantif dalam meluluskan usul dan rang undang-undang yang dibentangkan. Saya menyaran agar semua ahli Dewan Negara mengekalkan momentum yang produktif ini dan terus berkongsi input, perbahasan dan ucapan kepada media massa, elektronik, media sosial agar rakyat terus dapat maklumat dan manfaat daripada perbahasan di dalam Dewan yang mulia ini. Untuk sidang-sidang yang akan datang, saya mengelalukan sumbangan perbahasan yang intelektual dan konstruktif daripada Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Sulaiman dan Yang Berhormat Senator Tuan Michael Mujah Lihan. Akhir kata, selamat menjalankan tugas kepada dua Yang Berhormat Senator. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagi jawab lisan. Terima kasih. Dipersilakan pertanyaan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Noraini binti Idris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya izinkan saya Tan Sri Yang di-Pertua untuk dua perkara sebelum saya menjawab soalan. Nombor 1, saya nak mengucapkan selamat happy birthday kepada Datuk Noraini. Ya? Birthday beliau hari ini. Ya? So saya mengambil peluang untuk menjawab soalan dia pada hari ini, pada pagi ini. Kedua, saya mohon izin Datuk Tan Sri Pertua untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kedua-dua rakan ahli berhormat senator yang baru saja mengangkat sumpah, iaitu sahabat-sahabat Datuk Halim daripada Johor dan juga Tuan Michael Mujah daripada Sarawak. Ya. Semoga kehadiran kedua mereka yang penuh pengalaman akan dapat membantu Dewan ini untuk terus membahaskan perkara-perkara yang perlu dibahaskan. Tan Sri Yang di-Pertua, berkenaan dengan soalan daripada Senator Datuk Noraini berkenaan dengan keadaan fasiliti pertahanan kesediaannya dan bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan pertahanan di pesisir pantai Timur Sabah serta pembaharuan dari segi kekuatan ketenteraan di wilayah sana, Datuk Tan Sri Pertua. Kementerian Pertahanan Kerajaan Datuk Tan Sri Pertua melalui Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera sentiasa bersiap sedia bagi melindungi dan menjaga keselamatan sempadan wilayah Sabah, khususnya di kawasan pantai Timur Sabah yang sentiasa diberikan penekanan oleh kerajaan.
isu keselamatan negara perlu dilihat secara menyeluruh dengan mengambil kira keadaan geostrategik serantau dan juga bentuk ancaman yang mungkin dihadapi pada masa kini serta masa hadapan. Datuk Ketua, kita melihat kita punya strategik pertahanan bukan berkelompok, bertompok-tompok. Kita melihat secara keseluruhannya. Tambahan pula sekarang ni Tan Sri Pertua, kita sekarang ni beroperasi di atas asas dua teater sistem, iaitu dua wilayah. Dulunya satu wilayah saja Malaysia, termasuklah Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tetapi memandangkan keadaan dan juga geopolitik yang berubah, strategiknya perlu berubah juga. Maka kita ada dua teater sistem. Satu kita beroperasi di kita panggil Medan Barat, iaitu di Semenanjung. Dan yang kedua ialah Medan Timur, iaitu untuk Sabah dan Sarawak. Bila kita berada dalam keadaan dua teater ini, Tan Sri Pertua, maka kita lihat banyak dan adanya keperluan untuk kerajaan mempertingkatkan kesediaan dan kesiapsiagaan pertahanan anggota tentera kita di kawasan Sabah dan Sarawak di bawah Medan Timur. Jadi berbagai-bagai usaha yang sedang dan telah pun dilakukan dan dirancang untuk kita meningkatkan prestasi dan juga meningkatkan kekuatan pertahanan kita di Medan Timur. Tambahan pula Tan Sri Pertua, Medan Timur ini dia dah berubah kita punya keadaan geopolitik dan juga strategik pertahanan kita, Tan Sri Pertua. Dulu banyak ancaman kita di Selat Melaka dan macam-macam lagi. Tetapi sekarang ni ancaman kita banyak di wilayah timur, iaitu di Medan Timur kita. Terutamanya daripada persepadan kita di Laut Sulu, di Laut Cina Selatan dan perkembangan mutakhir di Laut Cina Selatan ini memerlukan angkatan tentera kita diperkasakan dan benteng pertahanan negara perlu diperkasakan di sana. Tan Sri Pertua, pada masa ini fasiliti pertahanan sedia ada berfungsi dengan baik dan memberikan impak keselamatan yang positif seperti pengoperasian pos-pos kawalan keselamatan di bawah Opase yang berada di sepanjang pesisiran pantai timur Sabah mulai daripada Kudat sehinggalah ke Tawau. Selain daripada itu, aset-aset lain yang ditempatkan seperti radar coastal surveillance system, dua buah pengkalan operasi hadapan di laut dalam bentuk sea basing di perairan Sempurna dan Sedakan yang melibatkan pengoperasian pengkalan tentera laut secara silih berganti. Kita ada sebuah kapal auxiliary silih berganti, kapal Bunga Emas dan kapal Tun Azizan, serta aset-aset dari tentera darat, tentera laut dan tentera udara yang telah meningkatkan keselamatan maritim dan daratan di kawasan berkenaan, Tan Sri Pertua. Bagi mendepani cabaran keselamatan di kawasan berkenaan, pihak ATM mengambil beberapa langkah khusus bagi mengekang sebarang ancaman di luar pantai timur Sabah. Antara langkah-langkahnya ialah nombor 1, mengekalkan operasi-operasi ATM sedia ada dan memperkasakan lagi, iaitu melalui latihan-latihan sama ada di peringkat perkhidmatan dan secara bersama antara perkhidmatan serta pasukan-pasukan tentera negara-negara sahabat. Nombor 2, membina dan meningkatkan infrastruktur kem tentera. Seperti nombor 1, pembinaan kem tentera darat di Felda Sahabat, Lahad Datu, yang bertujuan untuk memperkokohkan pertahanan di kawasan daratan dan perairan pantai timur Sabah daripada ancaman asing, dan projek ini bernilai 547 juta. Dijangka siap dalam tempoh 42 bulan, iaitu dalam pertengahan tahun 2027. Ya, telah pun tender telah pun diberikan, perolehannya telah pun selesai dan pihak kontraktor dengar kabarnya telah pun memasuki kawasan untuk pembinaan. Nombor 2, Tan Sri Pertua, pembinaan baharu Camp Paradise di Kota Belud, Sabah. Ianya melibatkan projek pembinaan markas 5 Brigade, 19 Regimen Askar Melayu Diraja dan Kem 22 Regimen Artileri Diraja. Selain itu, pembinaan 632 rumah keluarga angkatan tentera juga sedang dibina di Camp Paradise untuk keselesaan pegawai-pegawai dan juga anggota-anggota tentera kita yang akan duduk di kem yang baru ini, Tan Sri Pertua. Ia menelan belanja 584 juta.
projek pembinaan Markas 5 Brigade 19 Regimen Askar Melayu Diraja dan rekan ini dijangka bermula pada suku pertama 2024 dengan jangkaan siap pada tahun 2027. Manakala bagi projek pembinaan 22 Regimen Artileri Diraja pula, ia telah diluluskan dalam rolling plan ketiga 2023. Dijangka tender pada bulan September 2024. Projek ini disasar untuk disiapkan dalam tempoh 36 bulan. Regimen ini mechanized, Tan Sri Putua. Perolehan kita iaitu self-propelled howitzer kita yang mounted di atas truk dia, kita akan tempatkan setengah daripadanya di kawasan Sabah untuk kita memperkasakan kekuatan ketumbukan tentera darat kita di Sabah yang perlu kita perkasakan, Tan Sri Putua. Selain daripada itu, Markas 5 Brigade sedia ada yang berpangkalan di Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu akan ditempatkan semula di Kem Paradise, dan bagi 19 Regimen Askar Melayu Diraja mekanis yang ketika ini berpangkalan di Kem Lapangan Terbang Sungai Petani Kedah juga akan ditempatkan di Kem Paradise di Kota Belud. Kita pindahkan daripada Sungai Petani, iaitu Regimen Askar Melayu Diraja, Artileri Diraja, kita pindahkan daripada Sungai Petani ke Kem Paradise Sungai Belud seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kita mempertingkatkan kesiapsiagaan dan pemerkasaan tentera darat kita di sana. Pihak Kementerian Pertahanan juga telah menerima cadangan daripada Eastern Sabah Security Command (ESCOM) untuk ATM mewujudkan pos kawalan keselamatan baru di Pulau Lijitan. Ini kita minta supaya kita bersedia untuk menghantar tentera kita untuk berada di Kem Lijitan, tetapi kita mohon supaya pihak Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan ataupun membina pos di sana untuk kita hantar tentera kita dengan segera, insyaAllah. Penambahan aset-aset baru iaitu bagi meningkatkan keupayaan pengesanan radar dan keupayaan sistem perintah dan kawalan Command and Control System di kawasan Pantai Timur, Tan Sri Diputua, sebanyak 6 buah radar gap filler yang baru yang dianggarkan 57 juta akan kita laksanakan perolehannya melalui perbelanjaan pembangunan DE, di mana 2 buah radar akan diperolehi melalui rancangan Malaysia ke-12 dan 4 buah radar lagi akan kita perolehi dalam rancangan Malaysia ke-13. Bagi mengokoh kawalan perairan Pantai Timur Sabah, sebanyak 9 buah fast interceptor craft dari 13 buah FIFC yang ada perolehan ATM akan ditempatkan di kawasan perairan Sabah. Ini amat baik sekali, Tan Sri Putua, kerana fast interceptor craft ini dia tak besar, dia 20 meter saja panjangnya dan mempunyai kelajuan yang tinggi, boleh mencapai tahap sampai 55 knot. Ini akan dapat memberikan kekuatan kepada pihak tentera laut kita untuk mengawal sempadan kita yang banyak pulau. Kita tak boleh letak kapal-kapal Navy yang besar kerana susah untuk manuver. So kita letak kapal-kapal sederhana besar 20 meter dengan kekuatan kombatan yang ada, dan ini boleh menyaingi dan boleh mengejar lanun-lanun yang beroperasi di sana, yang mana mereka menggunakan bot-bot yang laju. Navy kita yang besar-besar tu habislah banyak pun maksimum speed dia, Tan Sri Putua, adalah lebih kurang 25 knot ataupun 28 knot. Tetapi yang baru yang kita peroleh ini, Tan Sri Putua, kita punya keupayaan kelajuan 55 knot yang boleh bersaing dan boleh mengejar lanun-lanun di kawasan tersebut. Jadi alhamdulillah sejak operasi kita perkasakan dan dengan penempatan fast interceptor boat ini, berkurangan yang teramat sangat kejadian lanun-lanun yang merompak, lanun-lanun yang kidnap for ransom di kawasan perairan Sabah tersebut telah dapat dikurangkan begitu banyak sekali, Tan Sri Putua. Jadi selain daripada itu, Kementerian Pertahanan akan terus memperkasakan kita punya kawasan-kawasan di sana, dan insya-Allah telah pun diluluskan dalam proses perolehan, Tan Sri Putua, iaitu kita akan mendapat satu lagi long range radar yang akan ditempatkan di Pulau Layang-Layang. Kerana Pulau Layang-Layang itu jauh.
Jadi kita sekarang ni kita boleh mengawasi kita perairan Laut Cina Selatan terutamanya di kawasan Sabah daripada Labuan. Labuan ni betul-betul dia jauh. Jadi dia sampai ke tahap pulau layang-layang tu dia radar boleh mengesan 10,000 kaki ke atas saja. Kerana horizon begini betul-betul dia macam tu dia boleh nampak di atas tapi pulau ni sini. Jadi kita tak nampak apa berada kita punya kawasan kita punya forward area betul. Jadi kita letakkan dah diluluskan di bawah MKN kita akan dapat mempunyai satu lagi long range radar yang mempunyai kekuatan operasi yang tinggi yang akan kita letakkan di sana dan ini akan dapat memastikan kita boleh mengawal kawasan bukan saja kawasan EEZ kita tetapi kawasan forward dan extended area kita yang mana ia sekarang ni menjadi kawasan tumpuan kawasan-kawasan lain. Jadi selain daripada Sabah, boleh saya sebut sikit bahawa kita nak perkasakan kita punya Eastern Command. Kita telah pun diluluskan Tan Sri Ketua satu naval base yang besar iaitu markas wilayah 4 di kawasan Bintulu untuk kita mengawasi kawasan beting petinggi ahli kita dan juga kawasan Kawasawari iaitu kawasan yang baru ditemui oleh Petronas. Betul-betul. Kita akan ada satu naval base yang besar, kita akan ada regimen sempadan, 31 regimen sempadan di sana kita tempatkan dan juga kita akan ada apa yang dipanggil sebagai open base untuk TUDM supaya kawasan di perairan Beting Patinggi dan kawasan Kawasawari dan sekitarnya dapat kita kawal dan dapat kita ambil tindakan segera. Jika apa-apa berlaku seperti yang saya sebut minggu lepas, kawasan pangkalan kita yang paling hampir dengan kawasan Beting Patinggi ialah di Sepanggar. Untuk kita datang daripada Sepanggar, kekuatan aset kita daripada Sepanggar yang mana saya sebut tadi 25 knot saja kelajuannya mengambil masa 15 ke 16 jam untuk sampai ke Beting Patinggi. Jadi adalah munasabah untuk kita membina sebuah naval base kita yang baru di Bintulu, Tan Sri Ketua. Dan dia tak jauh. Dia cuma 80 nautical miles saja daripada Bintulu. Terima kasih banyak. Ya. Dia akan mengambil masa cuma 4 jam saja. Dan anything happen, we be there. Ya, kita akan hantar ketumbukan kita untuk mempertahankan perairan negara kita. Tan Sri Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Soalan tambahan? Sebenarnya saya menunggu yang di Bintulu, Yang Hormat. Saya yang minta tanah tu dulu. Tan Sri, soalan tambahan? Jawapan Menteri itu dah penuh, Yang Hormat. Sila. Sikit je. Terima kasih YB Datuk Seri Menteri atas jawapan sangat jelas tadi. Dan ucapan birthday saya tadi. Terima kasih. Soalan saya ini lari sikit daripada tahap kesiapsiagaan aset-aset pertahanan negara. Baru-baru ini saya ingat pihak keselamatan yang menjaga perairan negara seperti PDRM, Eskom dan Jabatan Maritim telah mengumumkan pelaksanaan PKP, curfew di perairan pesisiran pantai Sabah daripada jam 6 petang hingga 6 pagi. So adakah curfew ataupun PKP yang bakal dilaksanakan ini tidak memberikan efek kepada industri pelancongan kita? So kita tahu bahawa pelancong asing datang ke pantai timur Sabah ni dia lebih suka kepada aktiviti seperti scuba diving, snorkeling. Jadi pelaksanaan PKP ini akan memberi impak kepada industri pelancongan. Minta jawapan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Noaini. Tan Sri Ketua, saya kurang arif tentang perkara yang disebut tu tadi kerana dia bukan di bawah Kementerian Pertahanan, dia di bawah KDN. Eskom ni di bawah KDN. Walau bagaimanapun saya tidak menjangka adanya keperluan untuk kita buat curfew keseluruhannya. Boleh jadi bertompok-tompok tempat yang dibuat curfew. Kerana kita sedang menggalakkan pelancong datang ke negara kita, terutamanya di Sabah dan di Sarawak, Tan Sri Ketua. Walau bagaimanapun, saya ambil maklum, saya akan bawa perkara ini ke mesyuarat kabinet tentang kerisauan dan juga masalah yang akan dihadapi oleh industri pelancongan jika PKP ini dikuatkuasakan secara menyeluruh di kawasan pantai timur Sabah. Tan Sri Ketua. Terima kasih. Tan Sri Ketua, soalan tambahan satu lagi. Datuk Seri Menteri,
Saya dalam penjelasan Datuk Seri Menteri tadi, saya tak ada dengar perancangan untuk membina ataupun establish satu air base di Sabah atau Pantai Timur Sabah. Adakah ianya tidak ada keperluan untuk itu? Kalau ada, bila nak buat tu? Tan Sri Ketua, kita merancang di peringkat Kementerian Pertahanan ini mengikut keutamaan dan keperluan. Keutamaan dan keperluan kita sekarang ini untuk kita menjaga kepentingan negara, kepentingan aset negara, iaitu telaga-telaga minyak kita dan juga telaga gas kita yang banyaknya di kawasan Bintulu, dan ada lagi satu kawasan yang baru yang dipanggil Kasawari, yang mana kita telah pun berjaya membawa kita punya floating rig, dah pun nak buat grill. Alhamdulillah tidak ada gangguan-gangguan apa-apa daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan juga di sana. Kita buat di situ dulu dan kita jaga sebab lebih kurang 30% GDP kita ada di sana, Tan Sri Fatmi. Ya? Kawasan Beting Patinggi dan kawasan Kasawari itu merupakan kawasan di mana GDP kita banyak bergantung di situ. Dan kita keperluan dan keutamaan kita di sana dulu. Bukan bermakna kita menyatakan bahawa nak membina bare base TUDM di Bintulu itu kita melupakan Sabah. Sabah dah ada. Sabah kita ada kekuatan, kita mempunyai banyak lapangan terbang dan juga apa. Tetapi untuk kita beroperasi daripada Bintulu sebab kita perlu sampai segera. Itu kita punya keutamaan Tan Sri yang diputus. Kita perlu sampai segera. Itu sebabnya markas wilayah 4 Tentera Laut, kapal-kapal kita perlu sampai segera. Tentera udara kita perlu sampai segera. Dan ketumbukan tentera darat kita perlu menjadi sebagai penyokong dan pendukung kepada kedua-dua perkhidmatan tentera laut dan tentera udara ini di daratan, Tan Sri Putu. So, Tan Sri Fatmi, bukan bermakna tidak menyebut tidak ada apa-apa berita untuk membina pangkalan TUDM di Sabah itu kami tak mementingkan Sabah. Tidak. Tetapi keutamaan kami pada ketika ini, Tan Sri Putu, di Bintulu, kawasan Beting Patinggi dan juga Kasawari itu. Terima kasih, Tuan. Beting Patinggi Ali itu 75 km saja, Muhammad, daripada Bintulu. Itulah sebabnya apabila saya memohon bagi pihak Navy dulu, dalam masa 1 bulan, Ketua Menteri Pihin Sri luluskan tanah seluas 500 ekar di dekat Tanjung Kendurong ke apa tu? Di Tanjung Kendurong. Bagi pihak Kementerian Pertahanan, Tan Sri Putu, mengucapkan banyak terima kasih kepada Tan Sri Putu di atas bantuan dan pertolongan Tan Sri Putu. Saya saja sebut, tak ada orang terima kasih pun. Terima kasihlah Menteri. Terima kasih, Ahmad. Saya ingin menjemput Puan Susan Cemarai Anding. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Untuk makluman Tan Sri Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sebagai peneraju pengurusan sisa peperjal negara sedang giat melaksanakan program dan inisiatif bagi mempercepatkan peralihan ekonomi linear kepada ekonomi kitaran dalam sektor pengurusan sisa peperjal seperti mana yang dihasratkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Amalan ekonomi linear yang tidak mampan yang diamalkan oleh kebanyakan sektor ekonomi di Malaysia pada masa ini telah menyumbang kepada peningkatan janaan sisa serta pembebasan gas rumah kaca yang lebih dikenali dengan sebagai greenhouse gases ataupun GHG yang menjejaskan alam sekitar dan daya tahan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam hal ini, inisiatif ekonomi kitaran yang sedang dilaksanakan oleh KPKT dilihat sebagai jalan penyelesaian komprehensif yang boleh mengawal dan meminimumkan penjanaan sisa, memaksimumkan penggunaan sumber dan mengurangkan pelupusan sisa ke tapak pelupusan. Tan Sri Yang Dipertua, bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan ekonomi kitaran yang dapat mengurangkan impak kepada alam sekitar serta pelepasan GHG, semua inisiatif yang dilaksana akan menggunakan prinsip 9R dalam ekonomi kitaran, iaitu menolak dengan izin refuse, memikir semula rethink, mengurangkan reduce, menggunakan semula reuse,
membaiki repair, membaik pulih refurbish, membuat semula remanufacture, menyesuaikan semula repurpose, mengitar semula recycle dan pemolehan semula recover. Prinsip 9R ini akan dapat merangsang hala tuju baharu ekonomi kitaran dalam semua rantaian nilai pengurusan sisa pepejal. Pelaksanaan prinsip ini dalam ekonomi kitaran juga dapat menyumbang kepada pencapaian sasaran 40% kadar kita semula pada tahun 2025. Pendekatan keseluruhan negara dengan izin the whole of nation untuk mempergiatkan usaha sama dengan semua pihak berkepentingan akan dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan pelaksanaan inisiatif ekonomi kitaran dalam pengurusan sisa pepejal yang dirancang oleh KPKT dapat direalisasikan dengan lebih sistematik dan berkesan. Selain itu, melalui Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, kita merancang untuk membangunkan sekurang-kurangnya satu fasiliti pengurusan sisa pepejal berkonsepkan Waste to Energy ataupun WTE di setiap negeri di Malaysia. Ini kerana fasiliti pengurusan sisa pepejal berkonsepkan WTE hanya membebaskan gas karbon dioksida yang seterusnya dapat mengurangkan perubahan cuaca serta membantu mencapai sasaran negara untuk pengurangan pelepasan karbon sebanyak 45% menjelang tahun 2030. Akhir sekali, antara kebaikan penggunaan teknologi ini adalah telah terbukti terkesan dalam track rekod melebihi 10 tahun, mampu kurangkan penghasilan sisa pepejal di ke tapak pengurusan sekurang-kurangnya 85%, di mana abunya berpotensi untuk dikitar semula sama ada sebagai produk sampingan atau tambak tanah. Ketiga, tidak memerlukan keluasan tanah yang besar. Keempat, mampu menjana tenaga boleh baharu. Kelima, mempunyai ramai pemain industri yang berpengalaman. Dan terakhir sekali, mempunyai model kewangan yang lebih baik dan stabil hasil penjualan tenaga boleh baharu kepada Tenaga Nasional Berhad. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Silakan, Yang Amat. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya, bagaimanakah kementerian menangani sisa daripada produk elektronik? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua, terima kasih kepada YB Senator. Seperti yang dinyatakan tadi, konsep ataupun pemikiran yang kita guna pakaikan itu menekankan sebolehnya untuk kita mengelakkan bahan sisa pepejal ini dibuang ke tapak perlepusan atau dilupuskan. Maka sebab itu prinsip 9R itu kita tekankan agar perkara itu boleh digunakan semula ataupun dalam bentuk tadi yang repurpose untuk tujuan tersebut. Buat ketika ini ada beberapa inisiatif yang dilaksanakan bagi memberi kesedaran kepada penduduk. Sebagai contoh, di kawasan PPR, saya pun ada pernah turun di Terengganu, yang mana hasil buangan elektronik itu pun kita kutip supaya perkara ini tidak dilupuskan begitu sahaja. Cuma pada masa yang sama, bagi merancang dengan kaedah yang lebih tersusun, maka sebab itu kerajaan menubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran supaya perancangan dari segi untuk memastikan produk yang boleh dihasilkan itu dapat dibincangkan ataupun dinilai daripada keseluruhan industri itu juga. Sebab cabaran antara yang terbesar dalam menguruskan barang-barang yang untuk dikitar semula itu untuk mengenal pasti apakah produk yang boleh dihasilkan daripada barang kitar semula tersebut. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Amat. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Amir bin Muhammad Ghazali. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan dasar nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang di-Pertua, antara inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK bagi memastikan para pengusaha produk pelancongan sentiasa menjaga kualiti servis dan menyediakan layanan yang terbaik adalah melalui program Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA. MyTQA merupakan inisiatif kementerian ini untuk meningkatkan perkhidmatan dan kualiti kemudahan bagi produk-produk pelancongan di Malaysia. Sehingga kini sebanyak 73 buah produk pelancongan di Malaysia telah diiktiraf di bawah program MyTQA
yang merangkumi 7 kategori iaitu Culture and Heritage Tourism, Nature, Adventure and Ecotourism, Man-Made Tourism, Sports and Recreation Tourism, Shopping and Lifestyle Tourism, Aqua and Marine Tourism dan MICE Tourism. Produk pelancongan ini akan dinilai berdasarkan 6 kriteria utama iaitu pemasaran dan promosi, penampilan dan pengalaman, kemudahan kaki tangan dan operator pelancongan, aspek keselamatan dan amalan kelestarian. Justru itu, produk pelancongan yang telah menerima penarafan MyTQA telah berada dalam keadaan bersedia dari segi penawaran perkhidmatan yang berkualiti, kemudahan yang bersih dan mencukupi, mematuhi aspek keselamatan serta mempunyai staf dan kaki tangan yang sentiasa bersiap siaga untuk menerima kehadiran pelancong. Selain itu, Motec juga sedang memberi fokus kepada produk-produk yang dengan izin Muslim friendly. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat Dewan Negara, Malaysia telah mengekalkan kedudukannya sebagai destinasi mesra Muslim utama dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index GMTI 2023. Posisi yang dipertahankan sejak indeks tersebut dilancarkan pada tahun 2015. Pada masa yang sama, Malaysia turut diiktiraf sebagai destinasi utama mesra Muslim kategori negara OIC dan destinasi utama mesra wanita Muslim di anugerah pelancongan Halal in Travel Awards 2023. Ini merupakan pengiktirafan yang penting bagi mengukuhkan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk umat Islam seluruh dunia. Motec melalui Islamic Tourism Centre atau ITC sedang membangunkan produk-produk pelancongan Islam dan mengawal selia dengan program Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition (MFA). ITC juga mengadakan kursus-kursus untuk memastikan kualiti Muslim Friendly Tourist Guide dapat ditambah baik. MFA ini merupakan salah satu aspek penting bagi memastikan segmen Muslim Friendly Tourism Hospitality dapat bertambah baik dan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa. Soalan tambahan, Tan Sri Yang Di-Pertua. Sila Yang Amat. Terkait dengan sektor pelancongan, rakyat Malaysia memilih mereka melancong di luar Indonesia dan juga Thailand. Ini adalah tersangkut terkait dengan dui harga yang penyediaan dua harga di luar waktu cuti dan harga di masa cuti. Apakah langkah-langkah oleh kementerian ataupun pemantauan? Adakah Kementerian Pelancongan memantau isu ini? Iaitu harga yang berbeza di waktu cuti dan pada waktu tidak bercuti. Inilah yang menjadi faktor kepada pelancong-pelancong tempatan melancong di luar bersama keluarga di Indonesia dan juga di Thailand. Inilah sebabnya ada langkah-langkah. Yang kedua, ke mana pergi Menteri Pelancongan? 9 bulan, 8 bulan saya ada di sini, tidak pernah ada. Kalau dibandingkan menteri-menteri di lain. Menteri Pertahanan datang, Menteri PM pun datang, tetapi Menteri Pelancongan ke mana? Dua soalan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Satu berkenaan dui harga di dalam keadaan yang sibuk dan juga dalam keadaan tidak sibuklah, off season dan juga peak season. Dalam keadaan sebegini, ianya sebenarnya bukan tertakluk di bawah Kementerian Pelancongan semata-mata. Ianya juga melibatkan pelbagai agensi jabatan kerajaan seperti MyCC dan juga KPDN KK. Itu sebabnya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, kita sentiasa melihat pemain-pemain industri yang benar-benar mahu membantu dan juga memperkasakan industri ini. Dan kementerian sentiasa berhubung dan membuat engagement secara terus supaya pemain-pemain industri ini memahami cita rasa dan juga dapat memberikan satu perkhidmatan yang terbaik di dalam keadaan di mana rakyat Malaysia boleh menikmati juga. Kedua, berkaitan dengan menteri saya. Sebenarnya memang dia mau jawab soalan, cuma dia buat sales mission.
bukannya ada sedikit niat untuk tidak menghadirkan diri ke Dewan Negara. Mungkin jadualnya tidak sesuai dengan timing persidangan Dewan Negara. Untuk makluman yang berhormat, biasalah Menteri banyak melakukan misi penjualan luar daripada Malaysia supaya cita-cita kita melihat Malaysia sebagai destinasi utama untuk setiap pelancong di dunia ini dapat dicapai. Saya akan sampaikan salam kemanisan kepada dia daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan? Tambahan. Ya, Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Menteri. Salah satu produk pelancongan yang Malaysia ini agak terkedepan ialah pelancongan kesihatan, medical tourism. Dan saya tidak pasti adakah aspek tourism ini di bawah Kementerian MOTEC, ya, dan saya yakin begitu. Jadi adakah MOTEC memberikan tumpuan kepada institusi kesihatan dan perubatan yang mempelawa sakit-sakit di luar negara ini dengan iklan-iklan yang lebih baik, lebih menasabah dengan harga dan kenaan yang lebih murah berbanding dengan negara-negara jiran yang lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini berkaitan dengan health tourism. Untuk makluman Yang Berhormat, health tourism ini sebenarnya di bawah pihak KKM ketika ini. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh di pihak kementerian ialah kita selalu mengadakan dengan izin sales mission untuk memberitahu juga dan memaklumkan kepada pelancong-pelancong di luar sana berkenaan dengan perkhidmatan yang turut ditawarkan oleh negara kita. Saya ada sedikit maklumat berkaitan dengan industri health tourism. Pada tahun lalu saja, tidak silap saya, health tourism telah menyumbangkan hampir 3.5 bilion kepada negara. Dan insya-Allah kementerian akan sentiasa bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan untuk kita mempromosikan lagi medical dan health tourism ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, Tan Sri Betul? Saya memang bersama dengan Yang Berhormat Tuan Amir tadi, sentimen. Saya memperingatkanlah, tolonglah Menteri datang. Kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh datang, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri boleh datang, takkan Menteri memikirkan tempatnya rendah sangat untuk Menteri datang. Ini di Upper House of Parliament, Yang Berhormat. Itu satu. Yang kedua, Yang Berhormat menjawab banyak hal produk pelancongan. Yang ditanya di sini ialah sikap orang yang pemain dalam itu, servis and layanan, itu bukan produk Yang Berhormat. Jadi harap kementerian jawab tu, bagilah betul-betul jawapan tu kepada Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan boleh Tan Sri Betul? Berkaitan dengan produk ni. Saya dah jawab tadi, gunakan tu Yang Berhormat tadi. Sila Datuk Kasabadas, lelaki. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, anggota polis yang terlibat dalam satu-satu operasi sekatan atau pemeriksaan jalan raya dilengkapi dengan kemudahan peranti digital, iaitu MCAP. Peralatan MCAP ini mempunyai fungsi untuk membuat semakan pelbagai data secara masa sebenar, real time. Seperti maklumat dalaman PDRM yang meliputi rekod jenayah, saman, orang hilang dan pelbagai rekod lain. Dalam masa sama, data-data daripada agensi lain seperti data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Immigration yang telah diintegrasi boleh dicapai menggunakan peranti yang sama. Melalui integrasi data ini, penggunaan peranti digital MCAP mampu untuk membuat semakan berkaitan lesen, cukai jalan, insurans dengan memasukkan nombor pendaftaran kenderaan
dan maklumat yang dipapar adalah berdasarkan rekod yang terdapat dalam pengkalan data JPJ. Pada masa ini sejumlah 4,505 unit MCAP telah diagih kepada jabatan dan kontijen PDRM seluruh negara. Pada tahun 2022, kerajaan telah meluluskan perolehan MCAP tambahan berjumlah 9,000 unit dan agihan kepada semua jabatan kontijen formasi akan dilaksana pada Januari 2024 dan diharap akan beri lebih kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Soalan tambahan. Ya, terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah apakah bentuk reformasi yang akan difokuskan terhadap pengendalian atau tata cara sekatan jalan raya oleh PDRM dengan matlamat untuk mengelakkan daripada berulangnya insiden langgar lari oleh gangster motosikal atau samseng motosikal. Kedua, apakah bentuk kerjasama antara agensi yang sedang diperkasakan bersama JPJ ke arah meningkatkan keberkesanan pelaksanaan satu-satu sekatan jalan raya yang bukan sahaja melibatkan ke arah tenaga anggota PDRM, bahkan pembaziran masa para pengguna jalan raya yang tidak bersalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Tan Sri. Kita sedar isu langgar lari merupakan sesuatu yang sentiasa ditangani dengan baik oleh PDRM. Namun demikian, apa juga keadaan PDRM melaksanakan tanggungjawab berasaskan kepada SOP yang ditetapkan melalui perintah tetap Ketua Polis Negara dan juga arahan-arahan pengarah JSPT. Dalam garis panduan perintah tetap Ketua Polis Negara Tan Sri, itu A113, menyatakan sekatan jalan raya didirikan berhampiran atau di hadapan balai polis atau di tempat-tempat yang strategik di mana pengguna jalan raya khususnya pesalah-pesalah tidak mempunyai ruang untuk membuat pusingan U atau mengelakkan diri sebelum sampai ke tempat sekatan. Walau bagaimanapun, sekatan jalan raya ini tidak boleh dibuat di tempat yang sama sepanjang masa. PTKPN ini turut menetapkan supaya SJR didirikan di lokasi di mana kedua-dua jalan mempunyai ruang yang boleh diguna sebagai tempat pemeriksa dan tidak menyebabkan kesesakan jalan raya. Oleh itu, apa juga halangan-halangan yang berkaitan perlu kita elakkan. Sebenarnya panjang dari segi prosedur, Tan Sri. Banyak peralatan-peralatan yang kita perlukan. Ini sebahagian daripada reformasi yang kita buat dan sentiasa kita menambah baik namun berasas kepada SOP yang ditetapkan. Kita tak boleh langgar SOP ini. Kita menjaganya supaya tidak menimbul kritikan daripada awam dan sebagainya. Antaranya kita letakkan papan tanda ukuran 3 kaki 6 inci berwarna putih yang tertera perkataan berhenti, pemeriksaan polis dan sebagainya. Tidak boleh membuat di selekoh atau di kawasan bukit dan sebagainya. Lampu masyar digunakan untuk mempelanggar kenderaan. Ini antara perkara-perkara reformasi yang dibuat dan banyak lagi kalau saya nak sebut satu-satu. Disebut juga berkaitan dengan kerjasama agensi. Ini memang kita laksanakan dari masa ke semasa kerana sekatan jalan raya dilaksanakan oleh PDRM bersama agensi di bawah operasi bersepadu. Kita jalankan bertujuan untuk mengesan kesalahan-kesalahan antaranya melibatkan ubah suai kenderaan, pemandu yang berada dalam pengaruh dadah atau alkohol serta pencemaran. Operasi bersepadu ini dilaksana bersama dengan JPJ, Jabatan Alam Sekitar, AADK, dan ia sangat membantu dalam mengesan pesalah-pesalah jalan raya yang memungkinkan kemalangan berlaku sehingga melibatkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Satu perkara yang saya nak sebut, kita tak boleh menyebut soal berkaitan dengan pembaziran masa kerana keutamaan kita ialah keselamatan pengguna. Jadi isu utama ialah pemandu-pemandu yang tidak bertanggungjawab, yang melanggar peraturan, perlu kita tangani dengan baik. Saya PDRM faham, KDM faham, mungkin akan berlaku sedikit kesesakan dan mengganggu kenderaan-kenderaan lain. Namun demikian, soal-soal keselamatan pengguna-pengguna ini tidak boleh kompromi. Terima kasih. Aman. Apakah status pembelian peralatan body worn camera
yang akan digunakan oleh pasukan polis trafik. Dan selari dengan peredaran semasa, adakah Kementerian Dalam Negeri bercadang untuk menggunakan dashcam di dalam membantu siasatan kemalangan jalan raya kelak? Dengan kamera badan memang dah banyak kali saya jawab. Saya nak sebut dalam dewan ini bahawa kerajaan peruntukkan 30 juta untuk kamera badan di bawah rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman dewan, kos perolehan kamera badan ini diluluskan oleh kerajaan, saya sebut tadi, ialah 30 juta. Dan tender terbuka dan tempoh siap projek selama 24 bulan. Kamera badan ini diguna oleh anggota PDRM yang bertugas di lapangan, terutamanya oleh unit kereta peronda polis, unit rondaan motosikal serta rondaan jalanan di 157 buah IPD seluruh negara. Sejumlah 7,648 unit kamera badan dirancang untuk diperolehi dengan anggaran satu antara 2,000 hingga 2,500 unit. Untuk makluman, jangkaan akan digunakan sepenuhnya oleh PDRM ialah suku tahun pertama 2025. Namun mulai tahun hadapan penggunaannya akan bermula. Dan kita harap dengan penggunaan ini ia akan meningkatkan integriti dan kecekapan anggota kita. Soal dashcam ini, Kementerian Dalam Negeri yang menerujuki soal-soal keselamatan ini, ingin saya sebut bahawa melalui Jabatan Siasat Jenayah dan Penguatkuasaan Trafik, Tansi, ambil masa sikit Tansi, menjalankan siasatan kemalangan jalan raya mengikut peruntukan undang-undang di bawah Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selain itu, JSPT juga punya prosedur penyiasatan seperti perintah tetap yang saya sebutkan tadi dan arahan-arahan perintah JSPT bagi memastikan tata cara siasatan berjalan dengan baik mengikut prosedur dan tata cara yang betul. Berdasarkan perkembangan semasa dan teknologi yang semakin canggih, PDRM menjalankan siasatan mengikut perubahan arus perdana termasuk penggunaan rakaman video yang dirakam menggunakan peranti-peranti yang dipasang di kenderaan seperti kamera papan pemuka yang disebutkan tadi. Rakaman kemalangan dari dashcam sebuah kenderaan sebenarnya membantu PDRM dan ia dijadikan sebagai keterangan untuk dikemukakan dalam mahkamah selaras dengan peruntukan di bawah Akta Keterangan 1950 berhubung kaedah keboleh terima dokumen berhubung dengan keterangan digital. Untuk makluman Tan Sri, pegawai polis, walaupun kamera dashcam ini diletakkan di kenderaan, pegawai polis atau polis yang bertugas dibenarkan untuk memeriksa video rakaman dashcam ni yang terletak di kereta mengikut Seksyen 24/1A Akta Polis 1967 dan Seksyen 21 Kanun Tata Cara Jenayah. Sekiranya mana-mana individu tidak memberikan kerjasama, sebab kamera itu milik kenderaan berkenaan, tidak memberi kerjasama, pihak PDRM boleh menangkap individu berkenaan di bawah Seksyen 186 Kanun Kesihatan. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Ingin menjemput Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Loh Kian Chuan. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Tan Sri Yang Di-Pertua, pindaan ke atas Akta Kesatuan Sekerja 1959, Akta 262 adalah selaras dengan komitmen kerajaan dalam usaha mematuhi prinsip-prinsip utama yang digariskan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO di bawah Convention 87, iaitu dengan izin, freedom of association and protection of the right to organize.
Ia juga perlu dipinda memandangkan kerajaan telah meratifikasi dengan izin Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP pada 30 September 2022 yang mula berkuasa pada 29 November 2022. Di bawah perjanjian ini, Malaysia perlu memastikan peruntukan akta ini mematuhi peruntukan yang terkandung dalam bab buruh CPTPP. Pindahan ini dilihat akan memberi implikasi positif khususnya dalam membenarkan kepelbagaian kesatuan sekerja ditubuhkan, pekerja-pekerja dengan memberi kebebasan untuk berkesatuan, termasuk bebas menganggotai mana-mana kesatuan mengikut pilihan mereka sendiri. Ini adalah bagi memastikan lebih ramai pekerja menyertai kesatuan sekerja dan suara mereka akan diwakili oleh kesatuan sekerja tersebut. Apabila bilangan kesatuan sekerja meningkat, lebih ramai pekerja sektor swasta di Malaysia dijangka akan mendapat liputan perjanjian kolektif. Tan Sri Yang Dipertua, pindahan ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan perlindungan dan kebajikan pekerja khususnya melalui peranan kesatuan sekerja dalam menambah baik terma-terma dan syarat-syarat pekerjaan melalui perundingan kolektif. Dalam erti kata lain, apabila pekerja mempunyai kuasa berunding dengan izin, bargaining power yang lebih tinggi, jurang pendapatan lazimnya adalah lebih kecil. Selain itu, pindahan ini juga dijangka dapat memberi kesan positif terhadap ekonomi negara di mana penyertaan Malaysia dalam CPTPP dapat mengukuhkan lagi pertumbuhan ekonomi negara melalui peningkatan kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK, pelaburan, perdagangan dan peluang pekerjaan dalam negara. Walau bagaimanapun, kementerian ini sedia maklum bahawa terdapat kebimbangan dalam kalangan majikan sekiranya terdapat lebih dari satu kesatuan di tempat kerja di mana majikan merasakan ia mungkin akan menjejaskan keharmonian perusahaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, terdapat mekanisme kawal selia yang diperuntukkan di bawah Akta 262 dan juga Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta 177 bagi memelihara keharmonian industri dan kepentingan ekonomi negara. Tan Sri Yang Dipertua merujuk kepada cadangan yang berhormat untuk memberi tempoh peralihan selama 5 tahun bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS melaksanakan kepelbagaian kesatuan sekerja. Kementerian ini mengambil maklum dengan cadangan berkenaan. Walau bagaimanapun, cadangan ini perlu diperhalusi dengan teliti dan mengambil kira kesan yang mungkin timbul terhadap komitmen kerajaan ke atas pematuhan perjanjian CPTPP, khususnya obligasi kerajaan sebagaimana yang dinyatakan dalam bab buruh perjanjian CPTPP. Sekian, terima kasih. Tambahan? Ya. Sila, Tan Sri. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang jelas. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan sekiranya terdapat satu konflik antara majikan dan pekerja tidak dapat diselesaikan akibat daripada pelbagai kesatuan sekerja? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Tan Sri Yang Dipertua, dalam akta ini ada beberapa klausa yang menjamin jika ada berlaku pertikaian di antara majikan dan juga kesatuan sekerja. Contoh yang selalu dirunsingkan oleh majikan ialah tentang kepelbagaian kesatuan yang ada di dalam sesebuah syarikat. Yang ini jika ada berlaku, kita ada mewujudkan yang saya sebut tadi mekanisme untuk berunding tunggal. Dipanggil kaedah berunding tunggal ini bila terdapat 2 atau lebih kesatuan kerja dalam satu tempat, Ketua Pengarah Perhubungan boleh mengambil langkah-langkah untuk menentukan permohonan tersebut dengan menjalankan undi sulit bagi memastikan mana pekerja atau kesatuan kerja yang boleh mewakili majikan. Itu antaranya lah. Dan ada lagi beberapa yang juga disebut dalam akta ini untuk memastikan bahawa keharmonian di antara majikan dan kesatuan sekerja itu perlu diharmonikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Husin bin Nawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Perdana Ketua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih
Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hussein bin Awang yang bertanyakan soalan berkenaan tentang PrEP. Program PrEP Governance 2023 adalah kajian rintis yang dilaksanakan di 18 klinik kesihatan di bawah KKM selama 12 bulan bermula Januari 2023. Pengumpulan data kajian dijangka selesai pada 31 Disember 2023. Data daripada kajian tersebut akan dianalisa pada awal tahun 2024 bagi melihat impak kesihatan secara langsung dan tidak langsung susulan pemberian PrEP iaitu pencegahan HIV dan perubahan sikap tingkah laku berisiko. Untuk makluman, setiap klien yang mengambil PrEP perlu menghadiri kaunseling pengurangan risiko pada setiap temu janji iaitu temu janji bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6 dan bulan ke-12 sehingga 31 Oktober 2023. Seramai 3,041 individu telah menerima PrEP. Pecahan individu yang menerima PrEP ini adalah seperti berikut. Seramai 50 individu adalah merupakan pasangan serodiscordant yang terdiri daripada 30 wanita dan 20 lelaki. Semi-discordant ini, Tan Sri Yang di-Pertua, bermaksud salah satu antara pasangan mempunyai tingkah laku berisiko ataupun membawa jangkitan HIV. Seramai 2,947 individu adalah daripada kumpulan berisiko seperti transgender dan MSM. Dan MSM ini adalah tingkah laku pasangan mengadakan hubungan seksual antara lelaki dan lelaki. Dan yang ketiga adalah selebihnya iaitu seramai 44 individu tidak menyatakan mereka dalam golongan berisiko dan mereka tidak ingin didedahkan. Berdasarkan analisis awal sehingga bulan ke-6 penggunaan PrEP, terdapat penurunan kadar jangkitan penyakit sifilis iaitu daripada 14% kepada 6%. Peratus klien yang tidak menggunakan kondom menurun daripada 14.9% kepada 1.7%. Peratus klien yang mempunyai multiple sexual partners dengan izin juga menurun daripada 39.7% kepada 7.3% dan terdapat 22 klien yang telah berhenti menggunakan PrEP kerana tidak lagi melakukan aktiviti seksual yang berisiko. Terdapat 3 kes positif HIV iaitu 0.09% kerana pengguna tidak patuh kepada pengambilan PrEP. Kadar ini jauh lebih rendah berbanding negara-negara lain yang melaksanakan PrEP lebih awal. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa klien yang mengambil PrEP mematuhi dan mengamal nasihat pencegahan jangkitan HIV melalui penggunaan kondom secara konsisten dan perubahan tingkah laku yang lebih baik walaupun sedang menggunakan PrEP. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Pertua. Obat PrEP ini turut diberikan kepada pengamal LGBT dan juga pekerja seks longsong. Walaupun fatwa kebangsaan masih belum mengeluarkan apa-apa hukum berkaitan pemberian obat tersebut kepada mereka. Soalan saya, apakah status terkini perbincangan KKM dengan pihak JAKIM berkenaan hukum penggunaan PrEP ke atas golongan LGBT dan adakah kerajaan bersetuju untuk menangguh pemberian kepada golongan tersebut sehingga hukum dikeluarkan bagi mengelak kekeliruan, terutama kepada pengamal perubatan. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua dan juga Yang Berhormat Senator. Setakat ini kita sedang mengadakan satu sesi libat urus yang sangat aktif dan juga kita melibatkan personal-personal ataupun pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama Islam di peringkat persekutuan dan juga negeri untuk terlibat di dalam aktiviti-aktiviti libat urus dan juga aktiviti literasi berkenaan tentang penggunaan PrEP. Dan juga kita mendapati bahawa adalah keputusan muktamad belum lagi diputuskan. Walaupun demikian kita melihat keperluan untuk pengagihan PrEP ini adalah diperlukan dalam kaedah secara pilot dengan izin.
Dan juga kita mendapati bahawa terdapat peningkatan kesedaran berkenaan tentang penggunaan PrEP ini dapat mengubah tingkah laku. Dan juga saya telah pun menyebut berkenaan tentang terdapat walaupun hanya 22 clients yang telah berhenti mengambil PrEP kerana ingin berubah, tetapi di dalam kumpulan seramai 3,000 lebih ini, mereka bukan hanya sekadar mengambil PrEP tetapi perlu mengambil kaunseling dan juga terdapat kesedaran sebagai contoh sesi libat urus di Pantai Timur, di Terengganu, di Seberang Takir, di Kuala Dungun dan juga di Kelantan. Kami mendapati terdapat golongan yang berisiko ini datang dan tampil untuk mengambil maklumat dan juga ingin mendapatkan perkhidmatan pengambilan PrEP. Dan juga saya merasakan adalah tidak wajar untuk kita menghentikan buat sementara waktu pengambilan PrEP ini kerana kita akan lebih mendedahkan golongan berisiko ini kepada jangkitan HIV. Dan sekiranya populasi jangkitan HIV ini meningkat, kita agak khawatir jangkitan-jangkitan ini akan lebih meluas. Kerana kalau kita lihat peratusan, terutama sekali dalam golongan MSM ini adalah sekitar 8.9%. Bermaksud lebih daripada 2,000 golongan-golongan lelaki yang mengamalkan seksual secara rambang ataupun antara lelaki dan lelaki. Dan juga peratusan di kalangan golongan muda pun sangat tinggi, dalam sekitar 29%. Kita perlu memberikan tumpuan dan juga kerjasama dan memikirkan bagaimana untuk mereka beralih daripada aktiviti yang berisiko ini kepada aktiviti yang tidak berisiko dan sekurang-kurangnya mereka dapat meninggalkan. Melalui agihan PrEP ini, kita merasakan sekurang-kurangnya kita dapat menurunkan kadar jangkitan HIV dan bermula tahun lepas, segala analisa-analisa yang kita akan buat, kita akan dapat keputusan sama ada penggunaan PrEP menurunkan jangkitan HIV ataupun masih lagi jangkitan HIV ini meningkat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Betul. Apakah langkah-langkah Kementerian Kesihatan untuk menangani insiden jangkitan HIV yang kembali meningkat dan disebabkan oleh peningkatan hubungan heteroseksual, homoseksual dan juga biseksual? Antara perkara-perkara yang kita lakukan adalah untuk menggalakkan saringan-saringan berkenaan tentang HIV. Dan juga kita dalam proses untuk memperkenalkan proses digitalisasi untuk membolehkan pesakit ataupun membolehkan klien-klien kita yang berisiko dan merasakan aktiviti mereka telah mengakibatkan jangkitan HIV supaya mereka dapat untuk mendapatkan kit-kit saringan HIV ini. Dan juga literasi akan bermula lebih ke peringkat yang lebih awal berdasarkan data-data yang diperolehi aktiviti-aktiviti risiko ini di kalangan usia 18 ke 24 tahun semakin meningkat. Dan juga literasi yang ini kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan juga KPT dan juga Kementerian Sumber Manusia supaya ada kesedaran berkenaan tentang HIV dan juga melakukan saringan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih, Ahmad. Boleh soalan tambahan? Cukup dah. Saya menyebut Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Mohon penjelasan soalan nombor 7. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia komited dalam meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris di sekolah serta institusi pendidikan di negara ini. Ini disokong oleh dasar memartabatkan bahasa Malaysia memperkukuh bahasa Inggeris MB-MMBI serta anjakan kedua dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2015-2025 iaitu menghasilkan murid yang berkemahiran dui bahasa. Untuk memenuhi hasrat ini, KPM telah mengusahakan pengajaran sistem pendidikan bahasa Inggeris di Malaysia dengan kerangka standard antarabangsa iaitu Common European Framework of Reference for Languages CEFR dengan izin. Penjajaran tersebut melibatkan penambahbaikan kurikulum, bahan pengajaran dan pembelajaran.
pentafsiran dan latihan guru daripada peringkat prasekolah sehingga ke pendidikan tinggi. CEFR merupakan satu kerangka standard yang komprehensif dan digunakan di banyak negara di seluruh dunia bagi melaksanakan PDP, maka CEFR bukan merupakan satu silibus. Berdasarkan CEFR tersebut, guru dan pendidik di institusi pendidikan dapat mengenal pasti dan mengukur pencapaian kemahiran bahasa dalam kalangan murid. Berdasarkan kajian Cambridge Baseline Study 2013 dengan izin, terdapat keperluan yang mendesak untuk KPM membuat satu rombakan semula kurikulum bahasa Inggeris. KPM melaksanakan penjajaran kurikulum bahasa Inggeris dari tahap prasekolah sehingga tahap lepasan menengah di mana prestasi semasa murid dan guru telah dijadikan sebagai satu asas dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggeris yang setara dengan standard antarabangsa iaitu CEFR. Hasil dari usaha ini, dokumen The Roadmap English Language Reform in Malaysia 2015-2025 dengan izin telah diterbitkan untuk memacu perubahan dalam kurikulum pendidikan bahasa Inggeris di Malaysia. Justru guru boleh memilih bahan PDP yang bersesuaian mengikut tahap penguasaan dan minat murid dalam konteks masing-masing. Bahan PDP perlulah sesuai dengan budaya tempatan. Bagi menyokong PDP, buku teks dan bahan pembelajaran melalui satu proses penilaian oleh panel berpengalaman bagi mengelakkan pencegahan dengan sosial budaya tempatan dan agama Islam. Penerbitan buku teks akan dilakukan oleh penerbit-penerbit tempatan dan bahan pembelajaran digital akan dibangunkan oleh syarikat tempatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Perdana Menteri. Bercakap tentang pembelajaran pendidikan bahasa Inggeris ini dengan pelaksanaan akreditasi silibus yang disebut tadi ini, CEFR, adakah kemungkinan jurang pencapaian ataupun kebolehan pelajar-pelajar di luar bandar dengan di bandar itu makin melebar? Justru itu apakah langkah-langkah atau mekanisme kerajaan untuk menangani isu tersebut? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Senator tentang jurang pelajar-pelajar di luar bandar dan ini silibus ini merupakan satu pembelajaran, satu kerangka yang digunakan oleh guru di semua sekolah-sekolah. Jadi kami memang dari segi taraf pendidikan memang kita akui ada jurang antara bandar dengan luar bandar, tetapi kami memang semua guru telah dilatih di IPGM, telah dilatih dengan semua silibus yang sama. Jadi kami akan memantau dari masa ke semasa tentang pencapaian setiap mata pelajaran di semua daripada semua sekolah, tidak kira di bandar atau luar bandar. Jika kita dapati ada jurang yang besar, kita memang akan mendapatkan membuat satu program yang sesuai untuk merapatkan jurang ini. Silibus CEFR adalah sesuatu yang umum dan dia bukan tidak membezakan murid luar bandar atau bandar sebab dia merangkumi sesuai untuk semua orang. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Soalan saya, pencapaian anak-anak kita dalam PISA 2022 meredum dengan teruk, merosot dengan teruk, termasuk juga dalam subjek bahasa. Jadi apakah kajian sudah dibuat dan apakah penemuan dari punca-punca hasil daripada kajian tersebut yang menyebabkan pencapaian pelajar-pelajar ini merosot dengan teruk? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Untuk sekolah di kawasan Yang Berhormat, kan? Tadi itu soalan berkenaan dengan semua sekolah atau hanya untuk sekolah di secara umum? PISA 2022 kita memang merudum. Dari segi itu hari itu PISA memang pencapaian kita telah merosot dari segi kajian. Jadi kami memang dalam kajian bagaimana menaik tarafkan atau menambah baik
silibus atau pencapaian bukan hanya daripada bahasa Inggeris, kami juga nak hendak mengutamakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik dan juga sains. Ini merupakan keutamaan kita. Kami akan memantau dari masa ke semasa dan akan mengadakan program-program yang bersesuaian. Terima kasih. Ya, Mat. Belakang. Ya, Mat. Cikgu ni. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya tertarik dengan pengukuhan bahasa Inggeris dengan tidak mengetepikan bahasa Melayu. Dan Menteri sendiri mengakui akan wujudnya jurang yang tentunya lebar antara pencapaian bahasa Inggeris pelajar luar bandar dan juga bandar. Soalannya ialah, apakah guru-guru kita sudah bersedia untuk memasuki episod baru pelaksanaan bahasa Inggeris? Sebab banyak rungutan. Pertama, ketidaksiagaan guru dalam mendepani cabaran BI ini, dan keduanya kekurangan guru bahasa Inggeris yang mungkin akan menjejaskan prestasi dan inspirasi program ini. Jadi apakah juga kayu pengukur yang digunakan oleh kementerian sebagai penanda aras untuk menentukan program ini tidak hanya indah pada namanya, tetapi prestasinya juga seperti dulu-dulu. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih, Yang Hormat. Menyoal soalan saya. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Dari masa ke semasa, kita mengadakan program untuk CEFR untuk memantau guru, terutamanya untuk memantau guru. Kita sentiasa mengadakan program latihan guru-guru untuk memastikan guru-guru bersedia. Juga guru-guru kita nak mempertingkatkan kompetensi guru-guru, kerana jika guru-guru tidak bersedia, tentu anak-anak murid kita tidak mendapat pengajaran yang terbaik. Jadi bagi kita, selain daripada IPGM, pada masa mereka berada di IPGM, mereka diberi latihan, tetapi selepas masa mereka mengajar di sekolah-sekolah, dari masa ke semasa kita memang ada program-program untuk memastikan guru-guru ini maintain masih dalam lingkungan yang diterima oleh standard KPM. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Terima kasih. Silakan, Yang Muhammad. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 8. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua dan terima kasih kepada Senator Dr. Hatta Ramli. Nilai ekspor bagi industri halal pada tahun 2022 telah direkodkan berjumlah 59.5 bilion ringgit yang menunjukkan peningkatan sebanyak 64% berbanding tahun 2021. Produk ekspor ini meliputi barangan makanan dan minum, bahan ramuan dan produk kosmetik. Untuk tahun 2023 sehingga Oktober, nilai ekspor yang dicatatkan adalah sebanyak 44.17 bilion ringgit. MITI menerusi Halal Development Corporation Berhad HTC dan Matrix sentiasa mempromosikan produk-produk Malaysia ke negara luar, termasuk produk halal dari masa ke semasa, menerusi penyediaan platform dan kempen perniagaan melalui acara-acara utama. MIHAS kali ke-19 yang diadakan pada bulan September 2023 telah merekodkan jualan produk halal yang mencecah 3 bilion ringgit, iaitu 24% lebih tinggi daripada sasaran. Pameran halal terbesar di dunia ini telah memadankan 469 syarikat tempatan dan dengan 231 pembeli antarabangsa dari 44 buah negara. Majlis Pembangunan Industri Halal yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 telah berlangsung sebanyak 2 kali pada tahun ini yang mensasarkan pengurangan birokrasi terhadap proses mendapatkan pensijaran halal Malaysia serta memulakan langkah sinergi dengan penglibatan daripada agensi utama MITI, HDC, JAKIM, Matrix, SIRIM dan Jabatan Standard Malaysia dan kerajaan tempatan.
Ini juga bertujuan untuk memacu usaha pembangunan industri halal melalui Halal Industry Master Plan 2030 atau HIMP 2030, mengambil kira penyertaan aktif perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk Bumi Putra, serta mempergiatkan pengkomersialan produk R&D dan inovasi halal. Teras strategi kedua Halal Industry Master Plan membuka pasaran baru untuk produk halal Malaysia di peringkat antarabangsa telah menggariskan 3 inisiatif yang mampu membantu meningkatkan pasaran global, iaitu mempertingkatkan kerjasama ekspor dengan negara sasaran, mempromosikan jenama halal Malaysia dan memperkukuhkan kerjasama strategik dengan syarikat-syarikat multinasional. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri yang betul soalan tambahan saya. Terima kasih kepada Menteri atas penjelasan jawapan yang memberikan kita satu semangat yang tinggi tentang kedudukan perniagaan halal yang diambil bahagian oleh Malaysia. Namun kalau kita tengok dalam negara Islam, dalam OIC contohnya, kita yang terkenal ni dengan logo kita dan sebagainya hanya berkedudukan ketiga di belakang Turki dan juga Indonesia. Ya, mereka negara besar. Jadi apakah langkah-langkah yang nak diambil oleh kementerian bagi memastikan kehebatan nama kita itu bukan sebagai jago kampung tetapi jago antarabangsa, dan adakah usaha-usaha seperti membuat MOU dengan Muslim Channel based in London ni, Tan Sri, menjadi salah satu cara bagi kita memperdagangkan barangan halal melalui Malaysia ini? Terima kasih. Cadangan yang berhormat ini memang baik. Kita mesti perluaskan liputan dan juga engagement kita dengan pelbagai sumber, termasuk mereka di London dan juga negeri China dan juga negara-negara Islam di Timur Tengah. Terima kasih. Sila Yang Amat, Datuk Seri Mujahid. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin bertanya Tuan di-Pertua tentang bagaimanakah kerumitan hubungan antara pasaran yang dibuat oleh kementerian dengan pensijilan halal yang dikuasai oleh pihak JAKIM. Banyak komplain yang kita terima ialah prosesnya terlalu lambat dan ini menjejaskan cita-cita kita untuk memastikan proses pensijilan itu boleh diperkembangkan kepada banyak industri lagi. Sekian, Tuan Yang. Terima kasih kepada mantan Menteri Agama yang memang memahami isu ini, dan seperti apa yang saya sebutkan tadi, Majlis Pembangunan Industri Halal yang baru bermula bermesyuarat tahun ini dan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri memang berusaha untuk mengurangkan keperluan harian untuk pensijiran dan supaya selaraskan aktiviti di antara pembangunan industri dengan pensijiran. Ini memang telah diusahakan dan saya harap dengan usaha-usaha Majlis Pembangunan Industri Halal kita dapat satu whole of government approach, pendekatan whole of government, pendekatan yang secara menyeluruh supaya membangunkan industri halal kita. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat. Sekarang saya menjemput Datuk Senata Teo Eng Tee. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya lemah 9. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Teo Eng Tee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 iaitu Akta 308 meliputi peruntukan bagi pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan Taman Asuhan Kanak-Kanak ataupun TASKA bagi maksud yang berkaitan dengannya. Terdapat 4 kategori Taman Asuhan Kanak-Kanak yang dikenali sebagai TASKA, iaitu TASKA institusi, TASKA di tempat kerja, TASKA komuniti dan TASKA di rumah, untuk memastikan perkhidmatan diberi sesuai dengan keperluan dan perkembangan kanak-kanak.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun KPWKM dan agensinya Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM yang diberi tanggungjawab untuk menguatkuasakan Akta 308 ini sentiasa memandang serius terhadap pematuhan peraturan pengoperasian taska. Ini bagi memastikan kesejahteraan semua pihak serta mengelakkan berlakunya kes tidak diingini seperti kecuaian, pengabaian dan penderaan kanak-kanak. Akta 308 juga telah memperuntukkan tindakan penguatkuasaan ke atas taska yang tidak mematuhi peraturan termasuk lak ataupun seal dengan izin, kompaun dan juga pendawaan. Usaha dan inisiatif diambil secara berterusan dalam memastikan pematuhan ke atas syarat dan undang-undang dalam mengoperasikan taska. Antara perkara yang dilaksanakan adalah dengan mengeluarkan satu garis panduan khas tindakan penguatkuasaan LAK dan perintah penutupan ke atas taman asuhan kanak-kanak serta pusat jagaan yang dalam siasatan polis. Maaf. Garis panduan ini telah kita kuatkuasakan pada tahun ini iaitu pada 10 April 2023 yang lalu. Tan Sri Yang Ketua, garis panduan ini dikeluarkan bagi memastikan tindakan segera dapat diambil bagi kes-kes yang melibatkan taska dan pusat jagaan yang dalam siasatan polis kerana disyaki terdapat kes penderaan atau pengabaian atau mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak atau penghuni atau orang yang diterima untuk jagaan yang berlaku di premis tersebut. Sementara itu, setakat Jun 2023, JKM telah mengenal pasti sebanyak 1,080 buah taska yang beroperasi tanpa pendaftaran yang sah di seluruh negara. Kesemua taska ini telah dinilai oleh JKM bagi diteliti apakah faktor yang menyebabkan mereka ini tidak berdaftar. Kita memahami permintaan oleh ibu bapa terhadap perkhidmatan taska. Taska ini di tempat mereka, namun kita tidak boleh berkompromi terhadap sebarang ketidakpatuhan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Oleh sebab itu, kita mengambil pendekatan untuk memutihkan mereka iaitu membantu taska ini mematuhi syarat dan seterusnya berdaftar. Kita telah berikan khidmat nasihat, kita telah bantu mereka untuk mematuhi syarat-syarat oleh agensi teknikal iaitu Kementerian Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta pihak berkuasa tempatan, dan apabila mereka memenuhi semua syarat, kita daftarkan mereka secara sah. Minta izin Tan Sri Ketua, ada sikit lagi paragraf dia. Untuk perkara ini, kita telah bekerjasama dengan ketiga-tiga agensi teknikal tersebut di setiap negeri melalui mesyuarat pusat khidmat setempat One Stop Center ataupun OAC dengan izin yang dipengerusikan oleh pengarah kebajikan masyarakat negeri bagi membincangkan isu berkaitan pendaftaran taska dan mempercepatkan proses pendaftaran. Alhamdulillah sehingga 4 Disember 2023 ini sebanyak 430 taska daripada jumlah 1080 tadi telah berjaya mematuhi syarat-syarat dan telah didaftarkan untuk membolehkan mereka beroperasi dengan sah. Baki 650 lagi sedang dalam tindakan. Jadi saya ingin menyeru kepada ibu bapa semua atau penjaga agar menghantar anak ke taska yang berdaftar kerana pengoperasian taska ini adalah tertakluk kepada syarat dan peraturan demi memastikan ia dioperasikan mengikut amalan terbaik. Kita juga mohon kerjasama semua pihak, terutamanya ibu bapa dan penjaga sendiri agar melaporkan taska yang tidak berdaftar kepada JKM demi keselamatan anak-anak kita. Bukan bermakna jika dilaporkan taska tersebut akan ditutup dan akan menyulitkan ibu bapa, tetapi kita perlu melihat dari sudut pandangan yang lebih luas iaitu mengurangkan risiko kejadian tidak diingini demi kesejahteraan dan keselamatan anak-anak kita. Saya nak beri panduan juga, boleh juga merujuk kepada kita punya website ya jkm.gov.my, rujuk kepada negeri iaitu taska untuk kita nak tahu sama ada taska itu berdaftar ke tidak. Sekian, terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, apakah rawatan yang disediakan untuk bangsa-bangsa kanak-kanak demi menjamin perkembangan fizikal dan emosi mereka tidak terjejas? Terima
kasih Yang Berhormat Senator. Sebenarnya kita secara menyeluruhnya kita melawat sana, kita ada kaunselor juga dan kita ada juga cadangan untuk meningkatkan perlindungan kepada kanak-kanak tersebut. Jadi berdasarkan statistik JKM serta PDRM, sebab kita bekerja rapat dengan PDRM, bahawa penderaan dan pengambilan kanak-kanak berlaku di dalam rumah dan dilakukan oleh ibu bapa atau ahli keluarga atau orang yang dikenali oleh ahli keluarga. Jadi yang Berhormat tanya tadi secara menyeluruh. Kalau di institusi kita Yang Berhormat, agak mudah untuk kita menanganinya. Tetapi kalau ianya berlaku di rumah sendiri, itu agak menyukarkan kita. Kerana melainkan kita ketahui apa yang berlaku di sana, tetapi kebanyakannya berlaku setelah dilaporkan dan kebanyakannya kecederaan berlaku dengan begitu teruk sekali di mana agak lewat baru kita mengetahuinya kerana ianya perlu melibatkan orang yang memberi maklumat Yang Berhormat. Jadi sebab itu kita menggalakkan masyarakat untuk bersama-sama untuk memberi maklumat. Kalau dari segi macam mana kita nak membantu mereka, memang kita hantar ke klinik, hantar ke hospital, kita kerjasama dengan KKM juga untuk memastikan kanak-kanak ini sudah mendapat rawatan yang terbaik. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Pada awal tahun lalu, Kementerian telah merekodkan bahawa hanya terdapat 11 taska OKU yang beroperasi di seluruh negara. Dan pada tahun ini adalah dalam bajet 2024, bajet untuk taska OKU juga menurun daripada 2.7 juta jadi kepada 2 juta sahaja. Ini secara tidak langsung membuktikan kesedaran mengenai fasiliti OKU di Malaysia masih jauh rendah. Jadi apakah usaha kementerian bagi meningkatkan lagi fasiliti seperti taska OKU ini di seluruh negara? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya untuk taska seperti yang dinyatakan tadi memang taska OKU kita ada 11 buah. Masih belum ada bertambah sebab ada juga ramai pihak swasta juga sudah mula mengoperasikan taska mereka sendiri, tetapi lebih khusus macam autism ke, mereka membuat mewujudkan pusat mereka sendiri. Begitu juga disleksik. Jadi mereka ada tempat-tempat sendiri dan ada juga dijalankan oleh persatuan-persatuan. Tapi kami membantu dengan memberi peruntukan Yang Berhormat untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti mereka untuk beroperasi di sana. Jadi dari segi menambahkan lagi, ini masih dalam dalam pemerhatian kita juga. Misalnya saya mendapat tahu ini oleh kerana di Sarawak, bahkan walaupun saya bukan kerana saya orang Sarawak, tetapi apabila ada anak diabaikan oleh ibu bapa kerana dia OKU, tetapi perlu dihantar ke Semenanjung. Jadi sebab itu saya rasa itu tidak betul. Maka kami di kementerian akan akan membina ataupun menggunakan apa yang ada di Sarawak, sebab saya nampak dengan mengikut berdasarkan kepada lawatan saya nampak ada yang dengan izin underutilized. Jadi kita nak gunakan itu sebagai tempat untuk pemulihan untuk anak-anak anak-anak OKU ini yang mana mereka tidak ada di Sarawak ini. Jadi kita terpaksa hantar ke Semenanjung, which I feel dengan izin tidak betul. Jadi kami di kementerian lah mengambil tindakan ini. InsyaAllah pada tahun depan kita akan mulakan. Sebab sekarang ini kita sudah pergi ke Padang, turun ke site untuk melihat sendiri mana yang kita nak boleh kita gunakan untuk binakan secara cepat. Kita peruntukan ada, yang sedia ada, kita ada peruntukan, dan tinggal kalau Sarawak kerana tanah ini adalah di bawah negeri, maka kita tidak mahu mengganggukan proses itu lagi kerana kita ada tanah yang besar yang telah diberikan oleh pihak kerajaan negeri kepada persekutuan dan kita boleh gunakan tempat itu dan kita renovasikan bangunan yang sedia ada. Itu salah satu daripada cara kita Yang Hormat. Ya. Terima kasih kerana menanyakan soalan itu. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Terima kasih Yang Hormat. Saya menjemput Datuk Samsudin bin Haji Abdul Ghaffar. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Soalan saya nombor 10. Terima kasih Ahli Yang Berhormat.
Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan agensi-agensi di bawahnya telah melaksanakan pelbagai program keusahawanan dan menyediakan skim-skim pembiayaan bagi membantu memulihkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk koperasi yang masih terjejas akibat pandemik COVID-19. Antara pencapaian yang telah direkodkan sehingga November 2023 ialah menyalurkan pembiayaan kepada 292,530 orang usahawan PMKS dan koperasi dengan nilai pembiayaan berjumlah 5.19 bilion ringgit melalui skim pembiayaan seperti skim pembiayaan tekun niaga, skim pembiayaan ikhtiar SPI dan pembiayaan PMKS oleh Bank Rakyat. 2. Melaksanakan program pemantapan kapasiti serta menyediakan fasiliti dan sokongan keusahawanan kepada seramai 45,014 orang usahawan melalui program seperti kursus urus tunai, kursus asas keusahawanan, Business in Transformation BIT oleh Pernas dan pembangunan perniagaan usahawan mikro BISMI oleh SME Corp. Dan ketiga, meningkatkan penyediaan premis dan ruang perniagaan serta peluang menembusi pasaran domestik dan antarabangsa dengan melibatkan seramai 3,025 orang usahawan melalui program seperti program insentif usahawan UDAH, PIUU dan Business Exports Program BEP oleh SME Bank. Selain itu, KUSKOP juga telah bekerjasama dengan Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit AKPK untuk pelaksanaan program intervensi peluang kedua bagi membantu usahawan yang berdepan dengan masalah pengurusan kewangan yang serius dan berisiko muflis. Pada tahun 2022, seramai 664 usahawan telah diberi kesedaran mengenai ketersediaan peluang kedua menerusi pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Daripada jumlah tersebut, seramai 40 orang usahawan telah dipilih untuk mengikuti program bimbingan khas InScan selama 4 bulan yang bermula pada 17 hari bulan Oktober 2022. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Hewan. Nampak tak ada soalan tambahan. Saya jemput Tuan Haji Hussein bin Ismail. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah menyalurkan peruntukan pelaksanaan projek MyKios Madani kepada 114 pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negara bagi tahun 2023 melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit berdasarkan garis panduan pelaksanaan MyKios. Garis panduan ini telah diedarkan pada 27 Mac 2023 sebagai rujukan kepada PBT semasa proses pelaksanaan dan pemilihan peniaga. Garis panduan tersebut antaranya menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Pertama, keutamaan pemberian kios kepada golongan B40 dan peniaga sedia ada yang ditempatkan semula di lokasi yang lebih strategik dan selamat. Kedua, pengecualian sewaan kepada peniaga kios selama 6 bulan pertama pelaksanaan. Dan ketiga, kadar sewaan kios yang berpatutan dan tidak melebihi RM300 sebulan. KPKT mempertimbangkan permohonan yang dikemukakan oleh PBT berdasarkan analisa kebolehlatsanaan dan keberkesanan projek sebelum diluluskan. Pemilihan dan pengisian peniaga adalah menurut bidang kuasa PBT. KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan menetapkan naziran. Yang ini memang kita akan semak secara berkala sepanjang projek ini dilaksanakan bagi memastikan pematuhan PBT terhadap garis panduan ini
dan menyampaikan teguran penambahbaikan kepada PBT sekiranya projek tidak menepati skop dan kriteria kelulusan. Ini ada juga maklumat tambahan yang mana kita juga telah dipertanggungjawabkan bagi tahun 2024 untuk dengan tambahan sebanyak 50 juta ringgit kepada PBT bagi menyediakan 2,000 lagi unit kios baharu. Jadi daripada sekarang pun PBT boleh mengenal pasti permintaan tambahan unit kios di kalangan peniaga khususnya golongan B40 dan mengemukakan permohonan tersebut kepada KPKT untuk pertimbangan. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan Tan Sri Yang di-Pertua, menurut siaran media pada 28 Julai 2023, saya ringkaskan di situ menyebutkan dalam 100 yang sudah digerakkan termasuk di Sepang, Kuala Langat, Pilah, Seremban dan Port Dickson. Hari ini sekejap tadi kata 2,000 lagi akan dibangunkan. Saya mohon pencerahan untuk Terengganu dan Kelantan. Berapa jumlah allocation untuk Terengganu Kelantan dan bila nak dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator. Seperti yang dinyatakan tadi, PBT seluruh negara ada 155 yang memohon. Maksudnya kita maksudnya menawarkan kepada PBT untuk memohon, yang memohon sebanyak 114. Bagi soalan yang spesifik untuk di Kelantan dan Terengganu, ada beberapa contoh yang saya boleh ambil. Sebagai contohnya, memang saya sendiri turun untuk melihat prestasi peringkat PBT dalam melaksanakan MyKios ini. Saya telah turun sebagai contoh ke Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, yang mana untuk di Kuala Terengganu, seingat saya memang terima sekitar 25 sehingga 50. Yang data tu saya kena confirmkan balik, tetapi memang agihan itu kita buat berdasarkan permohonan dan tidak ada sebarang unsur untuk mengenepikan mana-mana PBT yang berminat. Jadi untuk bila saya turun, cuma saya menyatakan teguran kerana untuk projek tersebut masih belum siap sepenuhnya ketika saya turun. Maka sebab itu peringatan yang kami berikan agar semua pembinaan kios ini perlu disiapkan untuk tahun ini juga. Sebab kalau ikut dari segi perolehan dan proses untuk menyediakan kios itu dilaksanakan oleh PBT, geran itu disalurkan kepada PBT. Dan berdasarkan prestasi tahun ini juga akan menjadi pertimbangan bagi menilai sama ada PBT berkenaan wajar diberikan tambahan peruntukan tahun hadapan bagi 2,000 lagi unit. Ada beza, tahun ini kita berdasarkan peruntukan yang sama, bilangannya lebih. Kita dapat bina lebih kurang 3,100, tambah lagi 100, 3,200. Cuma ada permintaan maklum balas daripada PBT agar ada penambahbaikan dari segi desain, dari segi reka bentuk. Maka sebab itu kita tingkatkan lagi nilaian untuk setiap kios itu supaya biarlah kios yang kita salurkan itu benar-benar dapat dimanfaatkan oleh peniaga-peniaga kecil. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Ahli-Ahli Yang Berhormat. Sekian saja sesi pertanyaan jawab lisan pada pagi ini. Silakan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul oleh Yang Berhormat Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 61. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bahawa menurut peraturan mesyuarat yang mana berdiri. Tak apa Yang Berhormat. Sila. Okey. Terima Tan Sri Yang di-Pertua. Bahawa menurut peraturan mesyuarat 61 TR 28/2023 Ruang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 dan TR 29/2023 Ruang Undang-Undang Pegalang Elektrik Bintaan 2023 seperti yang tertera di nombor 7 dan nombor 8 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini ditangguhkan bacaan kali kedua dan ketiga dan dibawa ke mesyuarat akan datang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik.
VR 31/2023 Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Giliran Kementerian menjawab. Ahli-ahli yang berhormat, hari ini merupakan hari kedua giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan rang undang-undang Perbekalan 2024. Masa yang diberi adalah selama 30 minit bagi setiap menteri. Dengan itu, saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada 11 orang ahli yang berhormat senator yang telah membahaskan perkara berkaitan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, khususnya dalam 5 bidang utama, iaitu perumahan, pengurusan sisa pepejal, perancangan bandar dan desa, perkhidmatan kebombaan dan kerajaan tempatan. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, tema Belanjawan 2024 adalah reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Secara keseluruhannya, KPKT menerima peruntukan sebanyak RM5.647 bilion untuk tahun 2024. Daripada jumlah tersebut, perbelanjaan mengurus OE diperuntukkan adalah RM1.868 bilion, iaitu 33.1%, dan perbelanjaan pembangunan DE RM3.779 bilion, iaitu 66.9% untuk melaksanakan 360 projek termasuk 61 projek baharu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPKT telah menerima pertambahan bajet bagi tahun 2024 sebanyak 313.3 juta ringgit atau tambahan sebanyak 5.87% berbanding tahun 2023. Bagi pihak KPKT, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang amat prihatin dalam memberikan keutamaan kepada rakyat. Antara fokus utama Belanjawan 2024 KPKT adalah menyelenggara dan membaiki tandas awam di 150 PBT di seluruh negara melibatkan peruntukan RM150 juta. Menyelenggara lampu jalan termasuk menggantikan kepada jenis LED di kawasan PBT di seluruh negara RM50 juta. Baik pulih dan naik taraf pusat penjaja dan prasarana awam yang uzur di 150 kawasan PBT RM110 juta. Membaik pulih dan menaik taraf gerai-gerai dan warung-warung kecil RM10 juta. Membina ruang niaga baharu yang seragam, selesa dan selamat di seluruh kawasan PBT RM50 juta. Kerja-kerja pembaikan parit dan longkang RM20 juta. Infrastruktur dan sosial kampung baru Cina RM100 juta. Selenggara rumah ibadat bukan Islam ataupun RIBI RM50 juta. Selenggara perumahan berserata awam dan swasta RM100 juta. Pembangunan program perumahan rakyat ataupun PPR RM546 juta. Rumah mesra rakyat RM358 juta. Baik pulih kuartus bomba RM50 juta. Serta baik kemudahan dan rawatan perubatan bagi anjing K9 melibatkan peruntukan sebanyak RM5 juta. Selain itu, kerajaan juga meluluskan dana jaminan khas projek terbengkalai sebanyak RM1 bilion dan jaminan sebanyak RM10 bilion di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP bagi memanfaatkan 40,000 peminjam. Saya akan gulung mengikut topik yang saya nyatakan tadi. Saya mulakan dengan perumahan. Yang Berhormat Senator Datin Ros Suryati binti Alang ingin mengetahui peruntukan bagi negeri Pulau Pinang daripada jumlah peruntukan projek perumahan rakyat yang diluluskan bagi tahun 2024. Beliau juga ingin mengetahui sama ada peruntukan yang diluluskan ini juga merangkumi kos pembinaan, baik pulih rumah, kerja-kerja, membaiki tangki air, bumbung dan sistem pendawaian serta pemasangan CCTV.
Untuk makluman yang saya nyatakan tadi, 2.47 bilion ringgit yang diumumkan dalam belanjawan itu juga termasuk dana jaminan khas 1 bilion dan pecahan seperti yang saya sebut tadi, PPR 546 juta, RMA 358 juta dan seterusnya. Cuma bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan, untuk pecahan 546 juta ringgit bagi pembangunan projek perumahan rakyat ini melibatkan pelaksanaan sebanyak 35 projek sambungan dan 1 projek PPR baharu di Keluang yang akan bermula pada tahun 2024. Daripada peruntukan tersebut, sebanyak 43.5 juta ringgit diperuntukkan untuk pelaksanaan 2 projek PPR sambungan di Pulau Pinang, iaitu projek PPR Kepala Batas serta projek PPR Kota Giam di Jelutong, yang mana projek ini kita luluskan pada tahun ini. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, selain daripada peruntukan PPR, bagi pelaksanaan rumah mesra rakyat, peruntukan 358 juta ringgit tadi adalah untuk pembinaan sebanyak 3,500 unit di seluruh negara. Agihan ini kita akan pecahkan berdasarkan baki peruntukan yang telah diluluskan oleh kerajaan dalam RMK ke-12. Baik, bertemu kembali dalam langsung dari Parlimen dan ketika ini berlangsung sesi penggulungan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan rang Undang-Undang Pembekalan 2024 bagi bacaan kali yang kedua. Hari ini merupakan hari kedua bagi giliran menteri-menteri untuk menjawab segala persoalan dan kali ini adalah giliran KPKT di mana 11 orang senator telah pun memberi hujahan dan juga ulasan dalam perbentangan-perbentangan sebelum ini dan akan diteruskan pada hari ini untuk menyelesaikan beberapa perkara yang telah pun disenaraikan. Dan kalau kita melihat kembali kepada jawapan yang kita terima, khususnya soalan daripada nombor 2 kepada Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkenaan dengan apakah tahap keberkesanan strategi negara untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau melalui pengurusan sisa, mampan dan ekonomi kitaran. Antara jawapan yang kita terima yang menarik perhatian kita semua adalah berkenaan KPKT melalui Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara ataupun JPSPN meneruskan perancangan untuk membangunkan sekurang-kurangnya satu fasiliti pengurusan sisa pepejal berkonsepkan Waste to Energy dengan izin ataupun WTE yang berkonsepkan membebaskan gas karbon dioksida yang seterusnya dapat mengurangkan perubahan cuaca serta membantu mencapai sasaran negara untuk pengurangan pelepasan karbon sebanyak 45% menjelang tahun 2030. Dan antara kebaikan penggunaan teknologi ini iaitu incinerator berbanding kaedah-kaedah pelepasan sisa pepejal yang lain adalah pertama, teknologi yang berkesan dengan track record melebihi 10 tahun mampu mengurangkan penghasilan sisa pepejal ke tapak pelepasan sekurang-kurangnya 85%, tidak memerlukan keluasan tanah yang besar, mampu menjana tenaga boleh baharu, mempunyai ramai pemain industri dan iaitu mempunyai modal keuangan yang baik dan stabil, hasil penjualan tenaga boleh baharu kepada tenaga nasional berhad. Itu antara jawapan yang kita terima dalam soalan yang kedua. Dan antara beberapa perkara lain, antaranya soalan berkaitan dengan pengambilan PrEP dan sebagainya, iaitu sehingga 31 Oktober 2023, seramai 3,041 individu telah pun menerima PrEP ataupun PREP ini. Pecahan individu yang menerima PrEP ini adalah seramai 50 individu adalah merupakan pasangan serodoken yang terdiri daripada 30 wanita dan 20 lelaki dan juga seramai 2,974 individu adalah kumpulan berisiko seperti transgender dan MSM. Itu antara jawapan yang kita terima. Dan kita akan menangguhkan siaran kita di TV1 dan anda boleh teruskan kami di saluran berita RTM dan secara penstreaman langsung melalui pautan yang kami sediakan dan boleh mak turun RTM Klik di telefon pintar anda. Baik, sekian saja dari saya Khairul Hafiz Yunus dari Sungai Segara, Palestin pasti merdeka. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
dapat dilaksanakan